Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan senang pendengar yang hadir bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita teruskan kelas pengajian akidah atau hawiyah kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita akan meneruskan siri ke-6 tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, kita dah masuk siri ke-6 untuk kelas kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi malam ini kita akan serba sedikit membincangkan tentang perkara yang agak penting, iaitu perkara tentang al-ghaibiyat ataupun yang kita panggil sebagai perkara-perkara gaib. Jadi insyaAllah mungkin sebelum tu kita berikan ruang lah untuk para hadirin yang lain untuk datang. Kita beri sikit 2-3 minit supaya semua yang lain dapat sama-sama hadir lah. Jadi yang mana tengah mendengar boleh share ataupun sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, insyaAllah. Okey, sementara kita menunggu kehadiran pendengar yang lain, mungkin kita boleh sama-sama kita mengimbas kembali apa yang telah kita pelajari pada siri yang sebelum ni, siri kelima kan. Jadi kita membincangkan banyak tentang melihat Allah SWT. Cumanya, dan kita bincang juga tentang beberapa perkara, iaitu tentang sifat Allah dan juga tentang kenabian itu sendiri kan? Jadi kesinambungan daripada apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu tentang kenabian kan? Di mana Nabi SAW ataupun keseluruhan Anbiya alaihimussalatu merupakan silsilah kan? Silsilah kepada duta-duta Allah SWT. Dan mereka ini, para Anbiya ini, kalau dia boleh dikatakan merupakan satu, kalau kita boleh buat satu kategori lah, kategori yang baru kan? Dia bukan manusia sangat, dia bukan malaikat sangat kan? Dia sinfun bainahuma, dia ada satu kategori yang meliputi kedua-duanya. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam satu kitab Tafsir Nasy'atain, dia menggambarkan bahawa perumpamaan manusia dengan haiwan kan, adalah, dia kata macam ni, manusia dengan Nabi seperti mana manusia dengan haiwan. Jadi kalaulah kita boleh tarafkan manusia dengan haiwan ni, manusia tu lebih tinggi daripada haiwan kan. Haiwan ni lebih rendah sebab haiwan tak ada apa yang manusia ada. Begitu juga seorang Nabi ataupun para Anbiya ini, dia ada apa yang tidak ada pada manusia, iaitu hubungan dengan Allah SWT, iaitu wahyu, hubungan yang direct dengan Allah SWT. Dan ada, mungkin ada manusia lain seperti wali dan sebagainya yang ada karamah, yang mempunyai taraf hampir dengan Nabi, tetapi tidak sampai kepada peringkat Nabi atau para Rasul. Jadi itulah kenabian itu. Jadi tugas para Nabi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah untuk menyampaikan. Nabi itu sendiri adalah isim fa'il daripada naba'a, penyampai, menyampaikan berita. Berita apa? Jadi Imam Al-Ghazali kata adalah dia menyampaikan perkara-perkara gaib yang tidak boleh diketahui oleh at-tajribah ataupun hawas, tidak boleh diketahui oleh panca indera biasa, wala bi badahatil uqul, dan tidak boleh diketahui dengan perkara-perkara akli yang badihi ataupun kita panggil aksiom. Ni aksiom ni, contohnya aksiom ni kita boleh kata apabila matahari terbit maka hari siang. Ini aksiom. Ini logik yang semua orang tahu. Separuh daripada dua adalah satu. Satu lebih besar daripada separuh, dua lebih besar daripada satu. Jadi semua ini adalah aksiom, badihiyatul aql, yang mana Nabi ini fungsinya adalah untuk menyampaikan kepada kita kepada perkara-perkara yang tidak diketahui oleh akal secara badihi dan juga oleh panca indera. Dan itulah kita panggil ghaibiyat. Saya dan kawan-kawan istilahkan ini sebagai epistemologi gaib.
Saya dan ada beberapa lagi sengkawan kita membincangkan istilah ini, iaitu kita kata sebagai epistemologi ghaib, yang mana Nabi ini, Rasul ini membawa kepada kita epistemologi ghaib. Dia menyampaikan kepada kita apa yang tidak diketahui oleh akal dan juga panca indera, yang hanya mereka ketahui kerana Allah memberikan khabar kepada mereka. Itulah fungsi Nabi, mengkhabarkan perkara-perkara gaib, di mana perkara-perkara gaib itu termasuklah antaranya adalah hari kiamat, perkara-perkara masa hadapan, perkara-perkara tentang kebaikan dan keburukan, syurga dan neraka dan sebagainya. Maksudnya bukan sekadar hari kiamat, tidak. Bahkan sekarang masa hadapan pun Nabi beritahu kepada kita. Bagaimana kisah-kisah Nabi, sangat banyak kita tengok kisah-kisah para Nabi ini. Kita tengok kisah-kisah ni, antara ni Nabi memberitahu tentang Rom akan menang setelah beberapa tahun. Kita beritahu bagaimana Nabi akan mengatakan bahawa Sayyidina Ali dan Sayyidina Osman akan dibunuh, Umar pun akan dibunuh dan mati syahid. Dan banyak lagi kita tengok kisah-kisah ramalan Nabi kepada masa hadapan. Jadi ini membuktikan bahawa epistemologi gaib ini, iaitu perkhabaran tentang perkara gaib oleh seorang Nabi dan Rasul, merupakan perkara yang valid, betul. Yang mana para Nabi ini mengetahui perkara gaib melalui perkhabaran daripada Allah SWT. Dan kisah syaitan ataupun iblis cuba mengetahui perkara gaib yang dibawa oleh malaikat kepada Nabi, itu pun dirakamkan dalam Quran. Allah kata dalam surah Al-Jin. Jadi ini membuktikan bahawa perkara sama berlaku. Allah kata dalam surah Al-Jin juga, Allah kata alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghairihi ahada illa man irtada minar rasul. Allah mengetahui perkara gaib, dan dia tidak menzahirkan perkara itu melainkan menzahirkan kepada itu kepada sesiapa melainkan kepada yang dia redai sebagai rasul. Jadi itu. Jadi antara perkara-perkara gaib yang dikhabarkan kepada Nabi, yang dikhabarkan pula kepada kita adalah ini kita akan mulakan untuk malam ni, iaitu tentang Isra' dan Mi'raj. Qala musannif Imam At-Tahawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa uruja bi syakhsihi fil yaqazati ila as-sama'i thumma ila haythu syaa Allahu min al-'ula wa akramahu Allahu bima syaa wa auha ilaihi ma auha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a fa sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula. Sesungguhnya Mi'raj adalah benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diisra'kan, yakni telah diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan, yakni daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit dan ke alam seterusnya, alam malakut, menurut kehendak Allah SWT, dengan jasad baginda sendiri dalam keadaan sedar. Allah memuliakannya dengan apa yang dikehendakinya dan mewahyukannya apa yang dia hendak wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang bermaksud hati, yakni fuad Nabi Muhammad SAW itu tidak berbohong dengan apa yang dilihatnya. Semoga Allah memberkatinya, yakni Muhammad, di dunia dan di akhirat. Okey. Antara perkara penting dalam akidah adalah kita mempercayai perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi antara perkara gaib itu adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana kalau kita lihat dalam sirah, tuan-tuan dan puan sekalian, peristiwa ini merupakan peristiwa yang menguji keimanan para sahabat. Ada sahabat yang tidak percaya walaupun Nabi khabarkan kepada mereka tentang perkara ini, sebab bagi mereka mustahil secara aklinya atau secara adatnya berlakunya perkara ini. Jadi disebabkan itu, maka sebahagian para sahabat ni tidak percaya kepada apa yang Nabi Muhammad SAW cakapkan tentang Isra' dan Mi'raj. Kerana itulah dimasukkan peristiwa ini sebagai salah satu daripada pegangan akidah kita. Wal mi'raju haqqun. Mi'raj itu adalah perkara yang benar. Di mana itulah tujuannya Nabi diutuskan kepada kita, iaitu mengkhabarkan perkara-perkara gaib ini. Jadi itu kenapa pentingnya Nabi mengkhabarkan. Dan perkhabaran ini, walaupun ada yang cuba, ada beberapa pihak yang cuba untuk
merasionalkan, melogikkan, berdasarkan akal kepada, berdasarkan adat kepada perkara ini. Dia cuba melogikkan secara adat. Iaitu dia kata Nabi pergi ke Isra dan Mi'raj itu secara manam, secara roh Nabi yang pergi. Roh Nabi je yang pergi. Jadi apa beza roh kalau perjalanan roh bukan perjalanan jasad dengan mimpi? Tak ada beza. Seolah-olah ni nak mengatakan bahawa Nabi ni mimpi je dia pergi Isra Mi'raj tu. Roh je yang pergi. Kalaulah roh sahaja yang pergi, maka tidak ada mukjizat di situ. Tidak ada mukjizat yang berlaku di situ. Di mana Isra Mi'raj ni merupakan salah satu mukjizat terbesar yang ada pada Nabi SAW. Yang mana tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Mukjizat itu sendiri merupakan satu petanda yang mencari adat di luar kebiasaan adat untuk membuktikan seseorang itu Nabi. Jadi kalaulah Isra Mi'raj ini berlaku secara roh sahaja, seperti yang didakwa oleh sebahagian golongan modernis Islam, maka ini dah menafikan mukjizat. Ini cuba dikatakan oleh Muhammad Abduh dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan akhirnya mukjizat itu dilihat sebagai perkara mimpi. Sebab itu dikatakan yaqazah, secara sedar Nabi dengan jasadnya sendiri pergi ke Palestin dan pergi ke langit. Bukan sekadar mimpi ataupun secara roh sahaja. Okey. Kemudian Allah, Imam At-Tahawi menukil ayat Quran, ayat daripada surah An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah hati, yakni fuad itu, Nabi SAW itu menipu dengan apa yang dia lihat. Nabi tak tipu, Nabi lihat dengan mata kepala dan mata hati. Ini yang kita bincang minggu lepas, iaitu penglihatan ataupun an-nazar itu, ar-ru'yah itu ada 3 bahagian. Pandangan mata kepala, pandangan dengan fikiran, dan pandangan dengan mata hati. Jadi di sini Allah gambarkan pandangan mata hati. Ma kadzabal fuad, bukan ma kadzabal aidu ma ra'a. Allah kata dengan ain, tapi dengan fuad. Nak mengatakan bahawa pandangan Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu pandangannya betul-betul benar. Sampai ke pandangan hati pun mengakui. Bukan sekadar pandangan mata semata-mata. Ini nak katakan kebenaran Isra Mi'raj itu merupakan kebenaran yang hakiki. Haqqul yaqin. Nabi melihat ainul yaqin dan Nabi merasai sendiri perasaan itu. Jadi itu kenapa dimasukkan peristiwa Isra Mi'raj ini ke dalam perbincangan akidah. Iaitu perkhabaran tentang perkara gaib. Yang mana Isra Mi'raj ini merupakan salah satu perkara gaib. Yang mana gaib ni pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah tak semestinya gaib itu gaib mutlaqan. Ada gaib berdasarkan tempat dan masa. Sebagai contoh peristiwa Isra. Ketika zaman Nabi mungkinlah benda itu mustahil secara adatnya. Di zaman kita pada hari ini tak mustahil. Kita boleh pergi 1 malam sahaja daripada Mekah ke Palestin, tak ada masalah. Senang dan boleh. Benda itu tidak mustahil secara adat ni pada hari ini, bahkan sangat mudah. Jadi sebab itu ghaib ini pun ada pembahagiannya. Ada ghaib yang nisbi berdasarkan kepada, ataupun idhafi yang berdasarkan kepada masa dan tempat. Maksudnya ada perkara gaib yang ketika sebelum ni gaib, tetapi selepas dikhabarkan, selepas berlakunya masa, maka benda itu jadi tidak gaib, tetapi masih lagi mukjizat. Sebab berdasarkan masa dan tempat tu. Okey. Kemudian kita masuk pula kepada gaib yang kedua, iaitu tentang al-haudu wasyafa'ah. Qala Imam Tahawi, wal haudu alladhi akramahu Allah Ta'ala bihi ghiyathan li ummatihi haqqun wa syafa'atu allati iddakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbari. Haud ataupun telaga, ini telaga yang biasa kita dengar dalam nasyid-nasyid, dalam ceramah-ceramah yang dikurniakan Allah kepadanya, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pertolongan kepada umatnya adalah benar. Syafaat yang disimpan untuk umatnya juga adalah benar, seperti mana diriwayatkan di dalam beberapa hadis. Okey, kita cuba dengar beberapa hadis yang menggambarkan kesahihan tentang al-haud, telaga dan juga syafaat ni. Ada satu hadis sahih yang dia punya
maknanya itu mencapai mutawatir. Lafaznya mungkin tidak mutawatir, tetapi makna kepada hadis ini mutawatir. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr al-As bahawa Rasulullah SAW bersabda, haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu minal labani wa rihuhu atyabu minal miski wa kizanuhu kanujumis samai min syarabi man syariba minha fala yadhamu abada. Bermaksud, telagaku luasnya sejauh perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan, itulah seluas telaga Nabi SAW. Sangat luas lah. Sangat luas ni. Airnya lebih putih daripada susu. Dan baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan penyeduknya, macam dia punya ceduk tu, bagaikan bintang di langit. Siapa meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini gambaran tentang haud, telaga Nabi SAW. Secara gambarannya, di dunia tak adalah benda tu kan, tak nampak secara adatnya, tetapi inilah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW supaya kita takrib, kita cuba dapat gambarkan secara takribi saja, secara hampir bagaimanakah telaga yang ada di akhirat nanti. Kemudian hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ni biasa kita dengar, disampaikan, dinamakan sebagai hadis syafa'ah secara jelas. Okey, ini daripada Bukhari dan Muslim juga, daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW telah menceritakan. Saya bagi termaksudnya sebab panjang hadis ni. Apabila hari kiamat datang, maka manusia berdesak-desak sebahagian dengan sebahagian yang lain. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam seraya berkata kepadanya, berilah syafaat untuk anak-anakmu. Lalu dia berkata, aku bukan orang yang memiliki hak untuk memberi syafaat. Akan tetapi hendaklah kalian mendatangi Ibrahim, kerana dia adalah Khalilullah. Lalu mereka mendatangi Ibrahim, maka dia pun menjawab, aku bukan orang yang memiliki hak untuk memberi syafaat. Akan tetapi hendaklah kalian mendatangi Musa alaihissalam, kerana ia adalah kalimullah. Lalu Musa didatangi, maka dia pun menjawab, aku bukan orang yang memiliki hak untuk memberi syafaat. Akan tetapi hendaklah kalian mendatangi Isa alaihissalam, kerana dia adalah ruhullah dan kalimatullah. Lalu Isa didatangi, maka dia pun menjawab, aku bukan orang yang memiliki hak untuk memberi syafaat. Kan tetapi kalian hendaklah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Muhammad didatangi, lalu aku berkata, aku adalah orang yang memiliki hak untuk memberi syafaat. Ana laha, ana laha. Jadi ini merupakan hadis yang menggambarkan tentang syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung yang hanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini syafaat paling besar, di mana pada hari kiamat nanti, apabila semua manusia daripada zaman Nabi Adam kepada manusia akhir zaman nanti berkumpul di padang mahsyar dengan matahari yang sangat dekat dan sebagainya, maka belum dimulakan lagi perhitungan hisab Allah SWT. Jadi manusia datang berduyun-duyun menuntut Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah kelebihan syafa'atun uzma Nabi Muhammad SAW oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa lagi bentuk syafaat yang lain, yang mana ada syafaat khas kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada syafaat khas, ada syafaat juga untuk semua orang muslimin, malaikat dan manusia. Antaranya adalah syafaat Nabi Muhammad. Antaranya beberapa jenis syafaat ni adalah, contoh syafaat untuk khas Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan ke syurga daripada kalangan umat dia tanpa hisab. Ini kan banyak dalam Quran kita baca, dalam hadis kita baca bahawa Nabi ada syafaat untuk memasukkan orang ke dalam syurga tanpa hisab. Ini para syuhada dan sebagainya. Okey. Dan juga ada syafaat untuk menaikkan darjat orang di syurga. Ini khas Nabi Muhammad SAW. Ada juga syafaat untuk mengurangkan siksa di neraka dan sebagainya. Ini sangat banyaklah, ini kita boleh baca dalam buku-buku akidah atau buku-buku hadis. Okey. Kita masuk juga perbincangan seterusnya tentang ghaib yang ketiga, iaitu tentang al-mitsaq. Wal mitsaqul ladzi akhadhahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Jadi ini pengisbatan yang ketiga, iaitu perjanjian yang Allah kenakan ataupun ambil daripada Nabi Adam dan zuriatnya adalah benar. Kita tonton ini dinamakan sebagai mitsaq. Mitsaq ni perjanjian pertama. Dia mana
kita semua kan, ketika di alam arwah, ketika di alam roh, sebelum kita dimasukkan ke dalam rahim ibu kita, sebelum hari ke-40 itu, dimasukkan roh kita ke dalam janin kita itu kan, kita telah berjanji kepada Allah SWT kan, alastu bi rabbikum, ada orang kata alam alastu, qalu bala syahidina, roh-roh kita ditanya kan, bukankah aku Tuhan kamu, kata Allah SWT. Maka kita menjawab qalu bala syahidina, bahkan kami bersaksi perkara tersebut. Jadi ini adalah bukti bahawa kita semua sebagai seorang manusia sudah mengatakan bahawa Allah itu Tuhan kita. Ini jugalah satu ayat yang menjadi hujah kepada golongan ataupun kepada kita lah, mengatakan bahawa manusia ini, sejarah kemanusiaan ini bermula dengan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah dilahirkan ke dunia, kita dah terlupa. Tetapi ilmu itu, pengetahuan itu masih ada dalam roh kita. Itu dinamakan sebagai fitrah. Jadi benda ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang manusia itu bermula dengan mentauhidkan Allah. Dia bukan sekadar apa yang didakwa oleh golongan yang ada wahyu ni, golongan yang mengatakan mereka Islam dan sebagainya. Tetapi pemikir-pemikir barat, pengkaji-pengkaji sosiologi dan sebagainya juga mengatakan bahawa ada satu istilah sebagai istilah homo religiosus, ataupun manusia ini secara fitrahnya itu merasakan dirinya bertuhan. Jadi ini semua berpunca daripada roh, yang mana roh itu telah mengambil perjanjian di alam alastu ini, di alam roh, sebelum dilahirkan di dunia. Jadi roh itu sudah mengenali Allah SWT. Jadi kita di dunia ni sekarang sedang collect memori balik, recollect memori kita. Kita sekarang sedang cuba untuk mengembalikan memori kita kepada alam alastu. Cuma mungkin tak sepenuhnya, tetapi secara fitrahnya kita akan mempercayai adanya Tuhan. Dan pengutusan Nabi dan Rasul pula adalah menyempurnakan kepada fitrah manusia. Fitrah manusia dah tahu adanya Tuhan, tetapi nak mengenali Tuhan dengan sifat-sifat dia, mengenali syariat Allah SWT, mengenali perkara-perkara gaib, didatangkan Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan kefahaman manusia tentang perkara itu. Tetapi secara asalnya, fitrahnya manusia tahu adanya Tuhan. Inilah buktinya, mitsaq. Perjanjian ini bukti bahawa wujudnya, adanya roh yang merupakan satu aspek besar dalam diri kita yang mengiktiraf kewujudan Tuhan. Roh kita ini yang berinteraksi dengan Tuhan. Jadi sebab tu manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merupakan satu makhluk yang sangat menarik. Dia ada makhluk manusia yang sangat menarik. Kalau kita baca, kalau kita baca biologi, taklah kefahaman sebeginian. Tapi kalau kita baca buku-buku tentang ontologi Islam, kewujudan Islam ni, membicarakan tentang bagaimanakah manusia tu lahir. Manusia tu lahir macam mana? Ada roh, ada nafsu, ada akal. Ketiga-tiga ini perkara yang berbeza. Roh ini kecenderungannya kepada ketuhanan. Nafsu ini kecenderungannya kepada kehaiwanan. Akal ni pula kecenderungannya adalah pada mencari ilmu baru dan membezakan baik dan buruk. Jadi golongan yang mengatakan mempertuahkan akal memang salah. Sebenarnya dia mempertuahkan nafsu, sebab akal ni secara tabi'i dia baik. Jika roh yang menguasai akal, maka akal akan menjadi tugasannya untuk mencari ilmu tu ilmu yang baik-baik. Kalaulah nafsu yang mengerajai seseorang, maka akal digunakan untuk perkara-perkara buruk. Jadi sebenarnya dia mempertuahkan nafsu. Nafsu ini sifatnya itu kebudak-budakan, mencari kesenangan, mencari kerehatan. Tetapi roh mencari ketinggian, mencari keredaan Allah SWT, mencari Tuhannya. Jadi itu fungsi roh. Jadi makanan kepada roh adalah ilmu, adalah tazkiyah, adalah penyucian diri. Manakala makan bagi nafsu adalah kepuasan yang tidak akan puas. Okey, itu adalah bukti bahawa roh kita,
ataupun diri kita adalah mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian masuklah pada perkara yang seterusnya. Ini perkara panjang sikit tuan-tuan dan puan, tentang qada dan qadar, takdir. Ini perkara yang sangat mendalam. Saya secara peribadi susah nak sebut tentang takdir ni, sebab takdir ni satu perkara yang sangat memang rahsia Allah SWT. Dan saya nak menceritakan pun sekadar apa yang saya faham, sekadar apa yang saya tahu untuk kita kongsi bersama-sama. Kalau tuan-tuan belum puan mungkin ada yang nak tambah, boleh tambah di ruangan komen ataupun nak tanya pun boleh. Okey, kita masuknya ke bab takdir. Takdir ni rahsia Allah SWT. Wa qad alima Allah Ta'ala fima lam yazal aliman adada man yadkhul jannata wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan fala yuzadu fi dhalika al-adadu wa la yunqasu minhu. Maksud dia apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui dan dia memang sentiasa mengetahui. Maksudnya kat sini, alimallah fi ma lam yazal. Allah dah tahu sebelum adanya waktu tu lagi. Sebelum adanya azal itu, adanya waktu itu Allah dah mengetahui. Maksudnya sentiasa mengetahui. Berbeza dengan kita tahu bila benda tu ada. Kita tahu tentang adanya sekarang ni mungkin apa benda yang berlaku. Okey, adanya vaksin sebab benda tu baru ada. Kalau tahun lepas tak tahulah vaksin apa benda vaksin COVID-19 tak tahu. Sebab benda tu tak ada lagi. Maknanya ilmu kita bergantung kepada maklumat. Maklumat tu ada baru kita tahu. Tak boleh ilmu kita ni bergantung pada maklumat. Tetapi bukan ilmu Allah Taala. Ilmu Allah fi malam yazal. Sebelum adanya benda itu Allah dah tahu. Tidak bergantung kepada maklumat dan kepada masa. Maksudnya ilmu Allah tiada jahil sebelum itu. Allah mengetahui dan dia memang mengetahui bilangan orang yang akan masuk ke syurga dan bilangan orang yang akan masuk ke neraka. Jumlah itu telah ditetapkan, maka tidak akan ditambah dan dikurangkan daripadanya. Okey. Kenapa tiba-tiba Imam At-Tahawi menceritakan tentang perkara ni? Okey, jadi sebenarnya matan ini ataupun teks ni dia sedang berbicara tentang dia sedang mengkritik syubhat yang dilontarkan oleh satu golongan dalam Islam. Golongan ni mungkin kita katakan antara mereka yang hampir jatuh ke golongan kufur ataupun yang golongan bukan Islam lah, iaitu golongan Qadariyah. Qadariyah ni tuan-tuan adalah golongan yang mengatakan bahawa mereka boleh mencipta penciptaan perbuatan itu pada mereka, bukan pada Allah SWT. Allah tidak mencipta perbuatan diri kita. Dan af'al kan kita ada dua perbuatan, af'al ikhtiyari, af'al ittirari. Perbuatan yang kita pilih, perbuatan yang kita tak boleh pilih. Contohnya macam degup jantung, tak boleh pilih. Memang degup jantung tu secara sendiri kan. Bukan sendiri, maksudnya Allah yang tentukan benda tu. Tetapi maksudnya tak boleh kita nak kata berhenti degup, tak boleh. Tetapi tangan ni gerak boleh. Tangan ni kita boleh pilih nak gerak atau tak gerak. Mulut ni boleh nak diam ataupun nak cakap. Tetapi jantung, darah dan sebagainya ni, proses dalam perut kita ni tidak boleh kita kontrol. Itu af'al ittirari kita panggil. Yang kita boleh kontrol kita panggil af'al ikhtiyari, pilihan. Okay, jadi dia kata af'al ikhtiyari ni kita yang cipta sendiri, bukan Allah cipta. Ini golongan Qadariyah. Dia kata dia cipta sendiri perbuatan tu, bukannya Allah. Jadi dia nak mengatakan bahawa apabila mereka dah kata macam tu, jadi seolah-olahnya Allah tidak mengetahui siapa yang akan masuk neraka dan syurga. Sebab perbuatan kita yang tentukan sendiri. Jadi Allah tak tahulah sampailah masanya kita masuk syurga dan neraka tu. Faham tak? Maksudnya kita buat, mungkin 5 tahun akan datang, sekarang ni kita mungkin nampak macam ustaz, nampak macam ahli syurga. 5 tahun akan datang kita buat macam perangai ahli neraka, kita mati. Ketika itu baru Allah tahu dia ni masuk neraka ataupun syurga. Sebab perbuatan tu adalah ciptaan dia sendiri, bukan ciptaan Allah SWT. Tuan-tuan boleh faham tak? Jadi sebab itu Qadariyah menafikan Allah punya ilmu dan Allah punya iradah. Kedua-dua dia nafikan. Ini satu kira had yang sangat dahsyat lah. Mereka menafikan Allah punya kudrah, Allah punya iradah dan Allah punya ilmu. Jadi di sinilah Imam Tahawi mengatakan dengan tegas Allah mengetahui
siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk syurga, sebelum ada ni syurga dan neraka pun lagi. Sebelum ada ni kita pun lagi Allah dah tahu. Tak perlu tunggu apa dia buat untuk Allah tahu. Dah tahu dah penghujung dia apa. Itu nak katakan di sini, iaitu Allah telah mengetahui takdir seseorang sebelum orang tu lahir lagi. Bukannya bergantung pada apa yang dia buat baru Allah tahu. Bukan macam kita, bukan macam ilmu kita. Ilmu Allah bukan macam ilmu kita. Ilmu kita bergantung kepada benda tersebut, tetapi ilmu Allah tidak. Okey. Wa kadzalika af'aluhum fima 'alima minhum ay yaf'aluhu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Demikian juga Allah telah mengetahui segala perbuatan yang akan makhluknya lakukan. Okey. Maksudnya tuan-tuan, Allah dah tahu dah apa yang kita akan buat. Kita nak buat apa pada waktu sekian, Allah tahu. Itulah ilmu Allah SWT. Saya ada sembang dengan kawan saya, Ustaz Syamil Esa, nak gambarkan bagaimanakah takdir ini, bagaimanakah perjalanan hidup manusia ni. Kita boleh gambarkan macam satu movie lah. Satu movie maksudnya dah tahu minit ke 20 ni apa yang akan berlaku, siapa di pentas tersebut, siapa yang akan muncul dalam babak ni. Dah tahu, semua benda dah tahu dah. Allah dah tahu daripada awal sampai habis. Awal sampai habis dah tahu dah apa ending dia, apa, siapa yang menang ke, siapa yang kalah ke, happy ending ke, bad ending ke, semua dah tahu dah. Tak ada masalah, dah tahu, Allah dah tahu. Itu ilmu Allah SWT. Jadi itu nak bagi perumpamaan lah, mendekatkan dengan makna tu kan. Kemudian Al-Quran tu umpama macam trailer movie tu trailer dia bagi tahu yang penting-penting. Kat sini akan berlaku apa, sini siapa diutuskan, Nabi Muhammad diutuskan, sini siapa diutuskan, sini akan ada Dajjal, sini akan ada hari kiamat dan sebagainya. Jadi itu Quran mengambil plot-plot penting beritahu kat kita. Jadi itulah perumpamaannya. Allah pengarah kepada benda-benda yang Allah pengarah kepada movie tu, pada filem tu. Kita ni penonton je, melihat apa yang akan berlaku. Yang akan berlaku itu dah diketahui oleh Allah SWT, yang mana tahu penghujung dia dan juga awal dia, kemuncak dia, sebagainya. Plot-plot semua Allah dah tahu. Okey. Kemudian timbul persoalan. Panjang pula ni. Timbul persoalan. Kalaulah ni kalaulah kita dah tahu, Allah dah tahu siapa mati masuk syurga, siapa mati masuk neraka, apa nak beramal? Apa yang kita nak amal lagi? Kita ikutlah takdir kita kan. Okey, jadi tuan-tuan mesti akan tertimbul persoalan ni kan. Kita cuba dengar hadis satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka daripada Jabir bin Abdullah. Saya bacakan hadis ni secara di terjemahan. Suatu ketika Suraqah bin Malik bin Ju'shum datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami agama ini, seolah-olah kami baru diciptakan. Apakah hakikat amalan hari ini? Apakah kerana telah tertulis oleh pen qalam pen Allah SWT bukan pen biasa tu, pen yang telah kering, dan takdir yang pasti berlaku, atau apakah amalan yang akan kita hadapi?" Okey, maksud kat sini, kalau kita diciptakan pada hari ini, adakah disebabkan apa yang telah tertulis ataupun apa yang kita buat? Maksudnya kita hidup ni berdasarkan apa yang telah tertulis ataupun apa yang kita buat hari ini. Maksudnya macam soalan Qadariyah tadi itulah. Nabi jawab apa? Tidak, tetapi kerana pena yang telah kering, kerana takdir itu kan kita tahu dalam Quran kan, dalam hadis Allah cerita tentang lauh dan qalam. Lauh ni lembaran kertas lah, qalam ni pen. Di situlah dituliskan takdir kita. Macam mana, siapakah jodoh kita, siapakah apakah kita punya pengakhiran, rezeki kita macam mana, kita ni berakhir dengan bahagia ke, berakhir dengan sengsara ke, semua tu telah tertulis atas lauh, atas lembaran Allah SWT. Pen telah kering, itu telah ada takdir itu. Itu pen, maksud kat sini pen pena.
Kerana pen yang telah kering dan takdir yang mesti berlaku. Maksudnya kita hidup ini berdasarkan apa yang telah ada dalam takdir Rasulullah Ta'ala. Soalan Suraqah apa? Lalu Suraqah bin Malik berkata, lalu untuk apa kita beramal? Kenapa kita nak beramal? Dah ada takdir kita dah tertulis dah. Buat apa lagi? Buat apa lagi kan? Buat apa lagi? Sabda baginda Rasulullah SAW, beramallah. I'malu. Kerana semuanya akan dipermudahkan. Fakullun muyassar. Kalau Imam Tahawi tambah 5 khuliqalah. Kamu akan dimudahkan untuk apa yang kamu beramal. Okey. So hadisnya ada beberapa aspek lah. Ada beberapa pengajaran. Satu hadisnya ada satu Suraqah, ada hadis yang lain adalah Imran bin Husain. Satu hadis yang lain dalam buku yang lain. Hadis yang lebih kurang sama ayat dia, iaitu mengatakan tentang perkara yang sama. Jadi oleh Imran bin Husain. Jadi hadisnya ada beberapa pengajaran lah yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali adalah, tuan-tuan, persoalan tentang takdir ini bukan persoalan falsafah semata-mata. Dan ada beberapa golongan yang katakan, oh ini soalan falsafah, ini soalan-soalan sesat, tidak boleh ditanya kepada orang Islam. Salah ya tuan-tuan. Para sahabat sendiri yang tidak mendalami falsafah, yang tidak mendalami apa-apa benda daripada luar pun, mereka ada persoalan tentang takdir. Dan Nabi pun tidak memarahi mereka bila bertanya. Jadi sebagai seorang ustaz yang cerah kefahaman agamanya, yang terpandu wahyunya, jadi dia perlu menjawab soalan-soalan ini dengan jawapan yang ilmiah, jawapan yang betul-betul berpandukan kepada epistemologi Islam. Jangan kita tolak, ini soalan-soalan ni jangan tanyalah, apa dah soalan-soalan ni merepek, dia tak boleh. Sebab itulah orang-orang muda perlu kepada petunjuk daripada kita. Kita perlu jawab soalan-soalan yang deep ni, soalan-soalan yang sifat berat ni, philosophical question ni. Kita kena tahu betul-betul, kita kena baca dengan mendalam. Jadi itu satu. Maksudnya para sahabat sendiri mempunyai persoalan tentang takdir dan mereka bertanya kepada Nabi SAW. Bukannya kita kata soalan-soalan ni soalan-soalan yang bid'ah, soalan-soalan yang tidak boleh ditanya, ini soalan-soalan falsafah. Tidak. Nabi, sahabat sini tanya. Hadis sahih Bukhari, Muslim. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula adalah kita sendiri secara manusia dan Nabi sendiri tidak mengetahui tentang pengakhiran seseorang. So Nabi kata i'malu, beramallah. Sebab Nabi pun tak tahu pengakhiran dia sendiri dan pengakhiran orang lain macam mana. Adakah dia di syurga, adakah dia di neraka, tak tahu. Melainkan telah Allah khabarkan. Ada beberapa cerita kan yang Nabi kata ni munafik. Nabi tahulah pengakhiran dia macam mana, tapi itu pun yang Allah buka hijab tersebut. Tetapi keseluruhannya Nabi tak tahu. Nabi tak tahu secara keseluruhannya macam mana. Dan bahkan Nabi sendiri merisaukan tentang dirinya sendiri. Jadi ini menggambarkan bahawa Nabi sendiri tak tahu di manakah penghujungnya. Siapakah yang masuk neraka, tak tahu. Jadi bila tak tahu, kena beramal lah. Jadi itu kefahaman daripada hadis ini, iaitu kita tidak boleh mengatakan bahawa dah ada suratan takdir maka tak boleh beramal, duduk relax, kita akan dilorongkan ke arah itu. Ya betul, tetapi kita tahu ke kita ke mana? Tahu ke kita ke syurga ke neraka? Tak tahu. Sebab tu kita kena beramal. Itu kefahaman daripada hadis ini. Jadi sebab tu Nabi kata beramallah, maka semua orang akan dilorongkan, akan dimudahkan kepada apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jika dia ditakdirkan berjaya di dunia, maka dia akan berjaya di dunia dan akan berjaya di akhirat. Jika dia ditakdirkan menderita di dunia supaya dia mendapat kebahagiaan yang tinggi di akhirat, maka itulah jalan dia. Dia akan dimudahkan ke arah itu dan sebagainya lagi lah. Jadi itu sebab tu Nabi kata fakullun muyassar, i'malu, beramallah. Dan yang ketiga adalah kefahaman bahawa sebenarnya amal ni merupakan satu aspek penting dalam kehidupan kita lah. Kita ni, apa masa depan kita, yang penting adalah hari ini. Hari ini yang penting. Yalah, mungkin masa depan kita teruk, mungkin kita tak tahu juga pun sebenarnya. Kita tak tahu. Kita boleh agak-agak tapi kita tak tahu. Tetapi yang paling penting yang kita boleh lakukan perubahan adalah hari ini, this day, now, sekarang. Jadi sebab tu kita kena beramal. Buatlah amal itu sekarang. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa. Jangan kita fikirkan lah esok ni tak ada apa-apa pun, tak payah buatlah. Tidak. Nabi sendiri mengajar kita untuk beramal. Okey, itu kefahaman pada hadis tu. Kita sambung sikit lagi sebelum kita akhiri.
Wal a'malu bil khawatim. Was-sa'idu man sa'ida bi qada'illah, wasyaqiyyu man syaqiya bi qada'illah. Dan segala amalan diambil kira pada penghujungnya. Dan orang yang bahagia adalah mereka yang bahagia dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang celaka adalah mereka ataupun yang sengsara ialah mereka yang sengsara dan celaka menurut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ini tuan-tuan mungkin dah faham, dah tahu kan. Amal yang dikira itu amal pada penghujungnya. Jika penghujung itu penghujung yang tidak tepat, walaupun seluruh kehidupan di atas kehidupan atas Islam, tapi di penghujung itu penghujung yang kafir, maka kafirlah penghujungnya. Sebab amalan dikira itu amalan di penghujung. Kemudian jika dia beramal mungkin amal neraka, tetapi di hujungnya beramal dengan amal ahli syurga dan dia mati atasnya, maka dia diberikan syurga. Kerana itulah amalan ini pada penghujung. Jadi ini satu bentuk suruhan kepada istiqamah. Tuan-tuan, kita ni hidup kita ni, kalau kita nak buat baik sekali ni sangat mudah. Kita nak puasa sebulan sekali, sebulan sehari ni kita puasa, boleh tak? Semua orang boleh buat. Nak puasa 30 hari berturut-turut sebulan, susah. Kita nak sebulan sekali kita jogging lah, kita buat aktiviti fizikal, boleh. Setiap hari kita buat, tak boleh, susah. Jadi konsisten, istiqamah ini satu kesusahan. Satu, dia bertentangan dengan nafsu manusia. Buat sekali okey, tak ada salah. Nak beristiqamah, konsisten, ini memang susah. Jadi sebab itu penting amal bil khawatim. Amal di penghujung itu yang penting. Konsisten kita sampai ke hujung umur kita, sebeginilah hidup kita, itu yang paling penting. Now, seminggu sekali kita buat baik, memang kita boleh buat. Tapi sepanjang masa sampai ke hujung hidup kita buat baik, ini yang sukar. Ini yang menjadi cabaran kepada kita. Sebab dia bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu kita ni suka buat baik one shot je. Jadi itu menggambarkan kepentingan istiqamah. Kita minta Allah kita berikan kita sabat dan istiqamah. Kemudian as-sa'id, mereka yang bahagia. Bahagia ni panjang kita nak cerita, tapi kita ambil ringkas ni. Imam Asy'ari kata Imam Asy'ari mengatakan bahawa bahagia ini adalah mereka yang mukmin. Al-iman, al-mu'min fi akhir hayatihi, mereka yang beriman di penghujung hidup mereka. Ini nak kaitkan dengan tadi amal bil khawatim tu, amal di penghujung tu kan, amal dikira pada penghujungnya kan. Jadi kebahagiaan adalah mereka yang mati atas iman. Itulah yang dibentuk Nabi Ibrahim kepada zuriat dia, mati atas iman. Jadi itu pendapat Imam Asy'ari. Manakala Imam Maturidi mengatakan bahawa kebahagiaan adalah iman itu sendiri. Tak kisah bila-bila waktu pun, jika dia beriman maka dia bahagia ketika itu. Jadi itu pendapat Imam Maturidi. Ada Imam Syekh Saifuddin mengatakan bahawa kedua-dua itu khilaf lafzi sahaja. Sebab yang penting jika dia beriman maka dia bahagia, dan semestinya lah jika dia mati dalam keadaan iman maka dia bahagia. Ini tidak khilaf antara kedua-dua mereka lah. Okay, dan terbaliknya pula mereka yang syaqi, mereka yang celaka ataupun sengsara itu mereka yang kafir lah. Jadi itu sahaja untuk malam ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung sedikit tentang qadar ini ataupun takdir ini yang sangat panjang sebenarnya. Kalau dalam ni pun banyak lagi kita nak bincang. Dan kita akan sentuh sedikit juga lah tentang kebahagiaan dan kesengsaraan ni. Agak penting ni untuk kita bincang. Cuma kita sambunglah nanti pada masa akan datang insyaAllah. Jadi sebelum kita akhiri, jika ada soalan ataupun apa-apa yang nak dikongsikan sebelum kita akhiri, mungkin boleh di ruang komen. Seminit lah sebelum kita akhiri. Kita hari ini telah belajar beberapa perkara. Yang pertama tentang Mi'raj, yang kedua tentang Al-Haud wa Syafa'ah, telaga Haud dan juga Syafa'ah. Kemudian kita bincang juga tentang Al-Mitsaq. Kemudian terakhir kita bincang tentang takdir. Jadi itu 4 poin yang kita bincang pada hari ini. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya itu saja pada malam ini insyaAllah.
Terima kasih kepada semua yang hadir dan memberikan partisipasi yang baik pada malam ini. InsyaAllah minggu depan pada waktu yang sama, hari Rabu jam 9 malam, kita akan teruskan kelas kita untuk siri yang ke-7. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.